Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Petikan daripada surah Ibrahim ayat ke-7. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, para bilal, seluruh barisan AJK Sof, kepimpinan Masjid Baitul Mahabbah, Alhamdulillah, Masjid Baitul Mahabbah aka Masjid Proton. Alhamdulillah. Seterusnya kepada seluruh muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan senantiasa di bawah naungan barakah, rahmah, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang penuh barakah ini, alhamdulillah, masih lagi dengan kasih sayang daripada Allah Ta'ala, masih lagi dengan kurniaan, izinnya, taufik hidayahnya kepada kita, alhamdulillah, bersama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua dengan satu sifat yang baik, iaitu sifat istiqamah. Berterusanlah kita. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan solat-solat fardu kita, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita dapat menunaikannya secara berjemaah, khususnya di masjid kita inilah. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, kerana dengan perjuangan dan pengorbanan baginda, alhamdulillah kita masih lagi menikmati akan nikmat iman dan Islam hinggalah ke saat ini. Tuan-tuan, ibu ayah, hadirin hadirat muslimin muslimat, apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkejut dah? Terkejut gitu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sekalian, malam ni kita diberikan kesempatan, ruang oleh Allah Ta'ala untuk kita nak dipertemukan sebagai mungkin menggantikan Al-Fadhil Ustaz kita mungkin yang sepatutnya berkuliah. Tapi beliau tak dapat hadir, kita doakanlah para asatidhah kita, mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diringankan bebanan, insyaAllah. Sesama kita lah, sesama kita mendoakan atas kebaikan sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum saya teruskan, izinkan untuk saya nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, perkenalkan diri dahulu. Walaupun selalu juga datang ke sini, tapi yang kali ini dah lama jugalah. Mungkin tuan-tuan agak kenal tak kenal, tapi secara adabnya
kata pepatah Arab ada mengatakan at-ta'arrufu ahammu kulli syai. Perkenalan itu lebih penting daripada segala-galanya. Dan itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita ni orang kata kalau tak kenal maka tak maka tak cintalah kita. Kan jadi tu orang kita. Tapi betul lah. Jadi segala-galanya atas perkenalan kita dahulu. Jadi ismi Muhammad Syarifuddin bin Mustafa. Nama saya Muhammad Syarifuddin bin Mustafa, berasal daripada Rantau Panjang. Rantau Panjang Kelang. Mungkin Rantau Panjang Kelantan atau Panjang Kelang, dan menetapnya di Puncak Alam. Datang daripada Puncak Alam lah tadi, alhamdulillah. Sini hujan ke tadi? Hujan juga ya. Sebab sebelah sana tak hujan. Sampai pertengahan tu dah hujan lah. Alhamdulillah lah. Moga-moga hujan yang penuh kebaikan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang kita nak kongsikan pada malam ini sedikit renungan untuk diri kita, sebagai satu muhasabah lah untuk diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal tadi, iaitu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang mana yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman, seandainya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambahkan kebaikan kepada diri kita. Akan kita bersyukur, kita berterima kasih. Bukan sekadar kita melafazkan kalimah tahmid Alhamdulillah sahaja, tapi kita melakukan pergerakan tubuh badan kita dengan menunaikan solat. Kita menjaga adab kita dari segi kita punya pemakaian kita. Kita gunakan tangan kaki kita ke arah yang baik, yang membawa manfaat kepada diri kita. Itu pun dikatakan dengan kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dengan umur yang baik ni pun Allah Ta'ala bagi lagi kan, nak menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Kita melakukan dengan perkara-perkara yang baik. Sebab itu satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, khairukum man tala umruhu fa ahsana amaluhu wa khuluquhu, atau kama qala Nabi SAW, rawahu Tirmidzi. Di mana Nabi bersabda, sebaik-baik di antara kamu ni yaitu orang yang senantiasa bersyukur dengan dia punya umur dia. Khairukum man tala umruhu, barang siapa yang dipanjangkan umur dia. Allah Ta'ala panjangkan umur kita ni. Kita pun tak sangka sampai ke tahap ni lah kita boleh hidup, sampai ke tahap ni lah dengan umur kita yang ada sekarang ni. Mungkin di kalangan kita ada yang 70, ada yang 20, ada yang 40, 30 dan sebagainya. Tak apalah. Kan yang cerita yang kita nak kesimpukan, iaitu Allah Ta'ala panjangkan umur kita ni dalam keadaan yang baik. Walaupun di kalangan kita juga ada yang tak berapa nak sihat, mungkinlah mungkin penat, mungkin letih dan sebagainya. Tapi itu bukan kiraan dia. Yang Allah Ta'ala pandang adalah apa yang kita lakukan. Sebab itu khairukum man tala umru, sebaik-baik mereka ini apabila umur dia diberikan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu fa ahsana amaluhu wa khuluquhu. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan kita nak buat maksiat, tidak. Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan kita nak buat perkara yang tidak bermanfaat, tidak. Allah Ta'ala panjangkan umur kita adalah untuk kita nak gunakan sebaik mungkin untuk perkara yang bermanfaat dan teruskan kita punya taubat. Kan Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Khairukum man tala umruhu, sebaik-baik mereka ini adalah apabila dipanjangkan umur, fa ahsana amaluhu wa khuluquhu. Yang pertama, perbaiki kamu punya hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita punya fa ahsana amaluhu, perkemaskan kita punya amalan, iaitu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa khuluquhu, sesama manusia, iaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita lah kita boleh sebut. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita kena perbaiki, cek balik dua perkara ni, iaitu selalu kita sebut. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran pun, apa dia? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iaitu hablum minallah, hablum minan nas. Dan selalu kita dengar lah. Memang itulah yang Allah Ta'ala sebut. Kita kena perbaiki kita punya hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan hubungan kita sesama manusia. Sebab itu tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang senantiasa berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dalam ayat ini mengatakan hablum minallah, hablum minan nas. Umur yang ada, masa yang ada, kebaikan yang Allah Ta'ala dah limpahkan kepada kita ni, ayo sama-sama kita gunakan sebaik mungkin. Bukan dengan umur yang ada, dengan kesihatan yang ada ni, kita masih lagi dengan perangai yang lama, kita masih lagi dengan sikap yang lama, kita masih lagi tinggalkan solat, kita masih lagi melewat-lewatkan solat. Itu yang kita kena perbaiki. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok apa dia yang kita kena fa ahsana amaluhu. Apa dia je yang kita kena perbetulkan, perkemaskan kita punya amalan-amalan kita ni, hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni. Apa dia je? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, antaranya yang pertama sekali adalah dengan as-salah. Yang pertama sekali yang kita kena perbaiki hidup kita ni, Allah Ta'ala panjangkan lagi, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita ni. Perkara yang pertama kita kena perbetulkan adalah dengan as-salah, iaitu solat kita, khusus solat fardu. Bukan solat ni solat sunat. Solat sunat nanti dulu, kita pegang dulu solat fardu. Solat sunat tambahan untuk kita. Sebab ada orang dia jaga punyalah solat sunat, solat fardu yang dia tak jaga. Bangun malam solat tahajud bukan main lagi, tapi solat subuh dia tidur. Ini pun tak jadi juga. Punyalah jaga solat sunat, solat duhanya, zuhurnya tak buat. Solat sunat yang dia jaga tu, solat fardu dia belakangkan. Yang ni kita tak nak. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, solat iaitu solat al-faraid, iaitu solat fardu kita lah. Solat fardu kita ni, apa dia? Yang kita sebutkan tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita kemaskan. Mudah-mudahan solat sunat tu tambahan untuk kita. Moga-moga dengan adanya tambahan solat sunat tu, moga akan menjemput rahmat ataupun mendatangkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Yang kita nak fokuskan dengan solat fardu kita. Dan yang pertama adalah dengan as-salah. Dan apa dia yang kita kena cek balik, apa dia yang kita kena tengokkan balik tentang solat ni, iaitu di antaranya adalah dengan waktu solat, ketetapan waktu solat kita tu. Kan sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, iaitu sesungguhnya waktu-waktu solat bagi orang beriman ni dah ditetapkan dah. Jadi ada dah waktu dia. Waktu subuh kita dah, kan subuh kita pukul berapa dan sebagainya. Jangan sengaja kita nak melewat-lewatkan solat kita. Solat, kadang-kadang kita ni solat tapi kita suka menghujung-hujungkan waktu. Solat alhamdulillah, kan dia solat maghrib pukul 8 subuh ke 8.20 pun solat. Tapi kita takut barakah yang ada pada awal waktu tu dah habis. Bukan dah habis lah, masa tu kita tak mendapatkannya. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama sekali, mudah-mudahan moga-moga kita dapat jaga waktu solat kita ni dengan waktu yang baik. Di awal waktulah kita boleh sebut. Senang cerita tu kita solat di awal waktu. Bukan sengaja melewat-lewatkan. Lain kalau kita sebut kita musafir ke, kita tertidur ke, tu tak apa. Itu luar lah, itu luar. Tapi yang kita nak sebutkan ni, mana yang kita masih lagi normal ataupun masih lagi kita dengar azan dah dilaungkan. Jadi kita kena persiapkan diri kita untuk kita nak solat di awal waktu. Mungkin subuh kita terlewat, tak apa. Mungkin terlewat lah, mungkin terjaga pukul 6.30. Sekarang pukul 6.30 pun masih lagi sempat je dah. Kan masih lagi sempat. Kita pun start solat lebih kurang 6.25. Tapi tak pastilah kalau kita punya masjid kita ni, kalau tempat saya pukul 6.25 tu baru solat. Kan jadi 6.35 tu kau lah terjaga tu, boleh kejar lagi lah. Boleh kejar lagi dah. Kau lah kita terjaga lebih daripada habis waktu solat, waktu berjemaah dekat masjid. Kan mungkin dekat situ kita terlewat, kita tertidur dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai ke zuhur mudah-mudahan. Dan zuhur tu kita jagalah waktu tu, jangan sengaja pula kita lewat-lewatkan.
Dan kita masih lagi dengan Facebook, masih lagi dengan dunia kita, masih lagi dengan kawan-kawan kita, dan masih lagi dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Sebab itu pernah bertanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan oleh Allah Taala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu solat dalam keadaan yang sahun. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, apa yang dimaksudkan dengan sahun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ta'khirul waqtu. Dia menyengajakan, boleh faham kot? Dia sengajakanlah, dia sengaja melewat-lewatkan waktu solat dia, dan sengaja melewat-lewatkan. Dan pukul 3.30, pukul 4.30 lah, pukul 4.30 tu baru dia solat zuhur. Daripada awal tadi tu dia mungkin tengok cerita papa, I love mama ke benda lah, awak sangat nakal ke apa-apa je. Cerita-cerita zaman sekarang dia dahulukan dengan TV dia. Contoh kan sengaja tidur dan sengaja dia nak melewat-lewatkan solat dia. Itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Huwa ta'khirul waqt, sengaja melewat-lewatkan. Dan kita pun mudah-mudahan ditarbiyah ataupun kita pun dah dididik, jangan sampai kita ni solat sengaja, solat sengaja di hujung-hujung waktu. Mudah-mudahan kita dapat elakkanlah. Usikum wa iyaya bittaqwallah, sama-sama kita tegur. Saya tak kata tuan-tuan, tak. Saya kata untuk diri saya sendiri ni, sama-sama kita ambil manfaat. Sebab kita solat hari demi hari ataupun waktu demi waktu, setiap kali, satu hari tu 5 kali kita solat. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat jaga solat kita di awal waktu. Baik, yang keduanya tuan-tuan, iaitu bil jamaah. Yang keduanya dengan kita solat secara berjemaah. Kan kita didiklah diri kita cintakan akan berjemaah, dan akan sukakan solat berjemaah. Asalnya, afdalnya dekat masjid, itu afdal lah. Dan kalau terlepas dekat masjid tu, kita kat rumah je lah, kita berjemaah dengan keluarga kita. Jangan kita solat seorang-seorang. Dan kita tahu kita bangun dah terlewat, dah tahu dah subuh dekat surau kat masjid kita ni dah habis, tapi kat rumah ada anak kita, ada isteri kita, sama-sama lah kita solat, berjemaah, duduk sama-sama pentas sejadah, solat jemaah. Alhamdulillah. Ini tak solat seorang kat bilik sana, isteri dekat bilik ni, ini kat bilik store, seorang-seorang dia solat, tak apa masalah dah. Kan suka sangat solat seorang-seorang. Apa salahnya? Dia kata, seganlah ustaz, saya kalau jadi imam, isteri saya tahu apa yang saya nak baca. Dia tahu, dia boleh teka. Rakaat pertama saya mesti baca surah Ikhlas. Dia boleh teka katanya. Asal saya jadi imam, dia mesti abang tahu dah tu, rakaat pertama mesti nak baca surah Kafirun katanya. Dia tahu dah tu, dia dah tahu dah. Asal itu je lah ayat famous ayah dia tu, suami dia. Rakaat kedua tahu dah surah Ikhlas dah tu, Qul huwallahu ahad tahunya. Jadi sampaikan isteri dah tahu, tak apalah, okeylah. Daripada baca alif bata tiba-tiba imam maghrib pula dia baca alif bata, habis waladdallin, alif bata katanya. Sudah. Kira okeylah. Dia baca surah Kafirun dan surah Ikhlas. Alhamdulillah. Walaupun isteri dapat agak dah dapat detect dah. Tahu dah suami aku jadi imam ni, tahu dah dia nak baca apa. Sekurang-kurangnya kita jaga jemaah kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Mungkin ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita tu. Kan kita mungkin lepas solat berjemaah dengan keluarga, mana tahu apa benda yang kita boleh ingatkan dengan ahli keluarga kita, apa benda yang kita boleh tegur. Alo, semalam abah nampak alo solat lambat kan, pakai pakaian tak apa elok, hari ni kalau boleh betulkan balik. Kan mesti ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita. Sebab itu mudah-mudahan kita jaga solat berjemaah kita kat mana pun kita berada, kan bukan dalam masjid je, kat luar sana pun, kita mungkin dekat shopping complex ke, kita dekat kampung ke dan sebagainya. Ayo sama-sama lah kita semua, saya sendiri, jom sama-sama kita jaga solat berjemaah. Sebab Allah Ta'ala dah firmankan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadikanlah solat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kan rukuklah kamu, perintah daripada Allah Ta'ala ni. Kan suruh kita ni rukuk, solatlah kita semua ni secara berjemaah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kan jadi kita kena dengar betul-betul.
rokok. Dah, ini ada orang dengar rokok katanya. Dah, ustaz kata apa tadi? Rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Itu yang dia rokok berjemaah tu. Saya kata, saya tak sebut rokok. Saya sebut rokok, ya ke? Saya dengar macam saya sebut rokok. Itu yang saya nak tanya tu. Tak, saya sebut rokok. Allah sebut, rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok. Saya tak sebut rokok. Dia kata, ya ke? Jelas saya dengar Ustaz sebut rokok. Sudah, dia lawan dengan saya. Dia cakap betul, saya cakap rokok. Cuba tengok balik. Dah, tak nak. Saya dengar jelas Ustaz sebut rokok. Senang cerita, ujung-ujung dia lawan-lawan. Saya sebut rokok lah, bukan saya sebut rokok, bukan rokok lah, mangkuk. Lebih kurang gitu lah. Jadi dia pun dah kena mangkuk baru, oh ya ke? Dia terus oh ya ke? Dari tadi dia tak nak oh ya ke? Dah kena sikit tu, oh ya ke? Ya ke? Mungkin saya silap dengar kot. Mana tak silap dengar? Dia bukan duduk dalam ni, dia duduk dekat atas motor kat belakang sana. Dia dengar mungkin ujung-ujung lah kot. Kok dah. Dia pun tanyalah, dia bukan marah, dia tanya je, betul ke ustaz katanya, bukan fatwa dah kata haram semua. Kan. Jadi kita sebut betul-betul, saya dengar macam rokok kat situ. Tak, rokok jangan, dah kan jauhkan. Kan baik. Sebab itu tuan-tuan, yang tu yang kedua, dengan berjemaah kita jagalah sama-sama. Yang ketiganya adalah dengan kita punya bil fahmi, kefahaman kita dalam bacaan dalam solat itulah. Apa yang kita faham tu, apa yang kita lafazkan, apa yang kita baca dalam solat, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita dapat faham. Usahalah, belajarlah. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan kita menghayati apa yang kita baca. Dah 30 tahun kita solat, tapi satu apa pun kita tak faham. Sedih sangat. Betul, tak wajib pun. Tapi apalah salahnya kita nak jemput khusyuk tu, kita nak jemput kekhusyukan daripada Allah Ta'ala, nak kurniakan kepada kita ni. Salah satu di antaranya, fahamlah apa yang kita baca. Kan hari-hari kita solat, hari-hari kita baca benda yang sama. Tak ada alasan lah. Kalau ikutkan, tak ada alasan kepada kita ni, kita masih lagi nak menghafal apa yang kita baca. Tak ada. Benda yang sama daripada kecil sampai sekarang ni kita baca bacaan dalam rukuk, itulah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itulah rukuk kita, bacaan sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah bacaan kita. Kan tak ada ubah-ubah, tapi kita tak nak, kita tak mahu nak faham apa yang kita baca. Kan tak apalah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita malam ni, kita bukakan hati kita. Mudah-mudahan kita sedikit sebanyak kita nak usahakan apa yang kita dah baca dalam solat. Sayang kan, lagi-lagi Al-Fatihah, kalau kita tak faham apa yang kita baca, kita tak faham apa yang kita lafazkan, kata Syekh Nuruddin, sangat-sangat malanglah hidup kita. Al-Fatihah tu dekat mana pun kita pergi, betul? Solat pun kita, solat sunat pun ya, kita baca doa selamat pun ya, kat mana-mana je lah kita nak sedekahkan Al-Fatihah dekat mak ayah kita ke, macam-macam dekat mana pun. Sebab tu umul kitab, ada ibu segala-galanya. Al-Fatihah tu. Sebab itu kalau benda tu pun kita tak dapat nak faham, sayanglah, malang sangat. Sebab itu tuan-tuan, sama-sama. Dulu saya pun tak faham juga, tapi bila dah ditegur, bila dah dibagi tahu sikit demi sikit, saya pun taklah faham semua, tapi masih lagi dalam proses nak belajar. Kan saya masih lagi belajar, masih lagi duduk bertalaki dengan tuan-tuan guru kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga tadi, faham apa yang kita baca. Mudah-mudahan sedikit sebanyak membantu untuk kita nak menghayati dan kita nak mendapatkan kekhusyukan dalam solat kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang pertamanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, iaitu dengan solat as-salah. Yang keduanya adalah dengan bil ilmi. Yang keduanya, kita nak kemaskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, pertingkatkan ataupun kita punya ilmu kita lah. Kemaskan ilmu kita ni. Tambah Alhamdulillah. Kita tambahkan ilmu kita Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita meremehkan ilmu-ilmu yang rendah ataupun ilmu yang kecil. Ilmu-ilmu yang basic. Ilmu kita ni kita tambah panjang, tapi yang rendah-rendah, yang basic-basic dengan kita ni kita tinggalkan. Jadi sebab itu ilmu ni bukan untuk kita nak belajar saja, tapi ilmu ni adalah untuk kita amalkan. Ilmu kalau kita sekadar belajar, kita tambah saja,
takut-takut tak ada sifat kita nak mengamalkan ilmu tersebut. Kita takut ilmu tersebut akan memakan diri kita balik, ilmu yang berbentukkan istidraj. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, pernah mohon dengan Allah Ta'ala, yang mana, ya Allah, jangan sampai Engkau kurniakan kepada kami, kepada aku ni satu ilmu yang berbentukkan istidraj. Kan selalu kita dengar harta rezeki je lah kan, yang berbentukkan istidraj tu. Nampak dia ni kaya, projek berjuta-juta, kereta mewah, rumah besar, tapi tak pernah nampak ke dalam masjid, tak pernah solat berjemaah. Kita minta sumbangan, dia halau. Kita nampak macam tu, kaya tapi istidraj. Kan tak buat kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan, tapi rezeki dia melimpah-limpah. Kan ada orang macam tu. Allah Ta'ala nak uji dia, Allah Ta'ala nak uji dia macam mana dia gunakan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau disalahgunakan, berfoya-foya, masih lagi melakukan maksiat dan sebagainya, itu berbentukkan istidraj. Kan Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi makin jauh dengan Allah Ta'ala. Sama juga yang dikatakan dengan ilmu. Allah Ta'ala bagi ilmu dekat dia, Alhamdulillah, tapi dia tak pernah nak memanfaatkan ilmu dia, tak pernah nak mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu tu yang dikatakan ilmu istidraj. Kan Allah Ta'ala bagi, tapi makin jauh makin membelakangkan hukum hakam Allah Ta'ala. Orang dah ada doktor, ada PhD, master, ilmu dia banyak lah, ngaji kitab tinggi-tinggi, tapi dalam masa yang sama sombong dengan orang menghina para ulama, menghina imam-imam kita dan sebagainya, meremeh-remehkan kitab-kitab yang kecil dan sebagainya, yang dah berpuluh tahun kita belajar, tapi meremeh-remehkan, mengatakan itu, ini dan sebagainya. Sayang sangat. Ilmu banyak, kita baru nak hormat dia, kita baru nak respect dia, tapi dia dah menunjukkan ilmu tersebut memakan diri dia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, kita nak belajar dan sebagainya, kita dah dapatkan ilmu, minta ilmu tersebut ilmu yang mendatangkan manfaat, ilmu yang boleh memanfaatkan kepada diri kita dan manusia yang lain. Satu doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Satu doa yang mana kita selalu baca, kita mengaminkan pula para imam kita yang mendoakan, ya Allah, jauhkanlah daripada kami berlindung daripada-Mu dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu kita walaupun tak banyak sekalian, kita punya kitab kita mengaji tak mampulah nak besar-besar, nak mutabar punya kitab yang tinggi-tinggi, tapi kita mungkin belajar benda basic-basic, bidayatul hidayah contoh, benda yang basic-basic, yang simple-simple, ayyuhal aulad contohnya, fiqh fathul qarib dan sebagainya, benda yang mungkin ringkas kan, untuk permulaan lah. Kan bukan kita tak boleh nak belajar tinggi-tinggi, boleh, tapi jangan sampai kita meremehkan benda-benda yang basic macam tu, permulaan untuk diri kita. Tapi kalau macam tu lah, kita dah meremeh-remehkan, kita tak pandang dengan kitab-kitab yang kecil dan sebagainya, sangat kita takut ujung-ujung nanti, takut ilmu tersebut ilmu yang bukan makin mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, tapi ilmu yang makin jauh pula kita. Kita makin sombong dengan manusia yang lain, kita makin menjauhkan, kita makin membelakangkan segala hukum ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita minta perlindungan. Biarkan ilmu yang kita ada ni walaupun tak tinggi cetek lah, mungkin biasa-biasa je ilmu kita ni, tapi ilmu tersebut ilmu yang dapat kita amalkan dan kita dapat sampaikan kepada manusia yang lain, khusus ahli keluarga kita lah. Kan khusus ahli keluarga kita. Mungkin ada anak kita yang tak berapa nak tutup aurat dia, tutup, tapi dalam keadaan yang seakan-akan macam bertelanjang lagi. Contoh, sebab jelas Nabi sebut kan, hujung zaman orang berpakaian, tapi seakan-akan macam bertelanjang, berpakaian tapi bertelanjang. Pakai baju semua, tapi agak ketat bajunya, nampak susut tubuh badan, nampak bongkos sana bongkos macam-macam lah. Kan, jadi benda-benda macam tu kita mudah-mudahan dengan apa yang kita dah belajar selama ni, kita dah tahu dan sebagainya, kita dapat sampaikan kepada ahli keluarga kita khususnya lah. Dan kita dapat tegur, dan kita tak ada kuasa kita nak ubah mereka, tak ada kuasa. Tapi yang kita ada cuma usaha kita, teguran kita. Mungkin isteri kita masih lagi berpakaian, tak apa, kita tegur. Kita pun tak ada kuasa yang mana dia nak berubah 100%, tak.
Allah Ta'ala tak tengok pun hasilnya. Mungkin manusia je lah yang akan tengok hasilnya. Awak ni ustaz tapi isteri pakai macam tu, tu mungkin manusia. Tapi Allah Ta'ala tak nilai macam tu. Allah Ta'ala nilai ada tak usaha kita, kita nak tegur isteri kita tu, ada tak usaha kita tu. Sebab malaikat kan berada di sisi kita dah 24 jam, selama-lamanya malaikat ada bersama dengan kita. Kita tegur isteri kita, terus ada satu catatan yang baik untuk diri kita. Tapi itu kalau kita percaya. Tapi kadang-kadang kita percaya dari segi mulut sahaja, kita tak percaya daripada hati kita. Dah, kalau kita percaya daripada hati kita, kita akan terus menerus tegur ahli keluarga kita yang pakai macam ni tak berapa nak baik. Kalau dia melawan ke, kalau dia rasa dalam nanti dululah, dah baru saya pakai, tak apalah. Dah, kan sekurang-kurangnya kita dah lepaskan tanggungjawab kita, kita dah tegur, dah kita dah usaha nak memperbaiki keluarga kita dalam keadaan yang baik. Dan jangan lupa kita doakan juga, kita masukkan doa yang baik dalam doa kita tu. Ya Allah, aku dah tegur dah anak aku dah tegur dah isteri aku, ya Allah, selebihnya aku serahkanlah kepadamu. Dah, baru cantik. Ini tak, dia stres dengan isteri dia tak boleh berubah, keluarga dia tak boleh berubah, dia stres. Jadi dia sendiri pun dah rosak balik. Sebab merasakan dia ada kuasa dan merasakan dia nak juga 100% keluarga dia jadi keluarga yang baik. Dan betul, itu impian kita, kita punya hasrat kita, Alhamdulillah. Tapi seandainya ada ujian yang Allah Ta'ala bagi macam tu, kita kena redha. Dan kita kena redha, dan dalam masa yang sama kita kena usaha nak memperbaiki. Pasti, yakinlah semua catatan yang kita lakukan dengan kebaikan, usaha-usaha kita tu dah ditulis dah dengan para malaikat kita, kiraman katibin. Dan kan para malaikat akan mencatat apa yang kita lakukan. Bukan kita nak minta pandangan daripada manusia sahaja. Kita tak nak minta pun manusia ni kata kita hebat ke, kita orang baik, kita tak minta pun. Cukup Allah Ta'ala sahaja yang menilai diri kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah Ta'ala yang bersama dengan kita. Ini tak, ini jangan sampai kita merasakan perkara yang sedemikian rupa, yang kita merasakan apa yang kita lakukan ni nak minta manusia puji kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua tadi adalah dengan ilmu kita teruskanlah. Saya yakinlah tuan-tuan mungkin dari segi fiqh, wakaf dan ngaji mungkin pergilah kot kita yang besar. Saya tengok pun, woi ini hebat ni jemaah-jemaah sini ni. Dah kelakar Shah Alam ni memang hebatlah kalau ngaji kitab-kitab ni, dengan tauhidnya, dengan fiqhnya, dengan tasawuf. Alhamdulillah. Tapi doa sama-sama moga-moga ilmu kita ni ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kita boleh sampaikan kepada manusia yang lain. Dan nampak ada orang buat maksiat, benda yang tak elok, sama-sama kita tegur dengan cara yang baiklah. Jangan kita menjerit daripada luar, boy, dia katakan macam tu pula, dia marah pula. Dan tegur dengan keadaan yang baik, mudah-mudahan lah, insya-Allah. Baik. Yang kedua, iaitu dengan ilmu kita. Ilmu kita mudah-mudahlah. Tuan-tuan sebab sebenarnya lagi banyak daripada saya ilmu ni. Saya yakinlah tuan-tuan lagi banyak. Lepas tu tuan-tuan kat depan ni, saya kat bawah. Tuan-tuan ramai, saya seorang je kat bawah. Contohnya gitulah. Tapi mungkin takdirnya kita sekadar berkongsi je lah. Saya tak ajak tu sekalian, sama-sama kita nak berkongsi dah, mana yang baik, ada yang manfaatnya, sama-sama kita gunakan. Baik. Yang ketiganya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu dengan bersedekah, iaitu dengan kita punya sedekah kita ni. Bagaimana kita nak kemaskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, sama-sama kita perkemaskan kita punya sedekah kita ni. Teruskan bantu sama kita, teruskan dengan beban sesama kita. Mana yang kita boleh bantu, kita bantulah. Sebab kena yakin, man naqasa ma'alim min sadaqatin, kata Nabi. Tidak akan berkurang harta seseorang disebabkan dengan sedekah. Sedekah dengan apa sahaja, dengan wang ringgit, dengan tenaga kita, dan dengan kudrah kita ni, dengan tubuh badan kita ni, apa yang kita mampu kita sedekahkan, kita sedekahkanlah, kita infakkan. Dan kan dengan tenaga kita mungkin ada rezeki yang lebih di kalangan kita, sama-sama kita bantu, sama-sama kita ringankan beban. Mungkin ada di kalangan kita yang memerlukan, bukan mungkin, ada punya. Dan jadi Allah Ta'ala bagi rezeki lebih kepada kita ni bukan untuk kita berfoya-foya, tidak, tapi adalah dengan kita bantu orang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu saling tolong menolonglah, saling melengkapilah di antara kamu
untuk nak melakukan kebaikan, untuk nak melakukan kebaikan, dan moga-moga kebaikan itu akan menjadikan diri kita semua orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah daripada Allah taala saling lengkap melengkapi, tolong menolong. Kan mana yang kita boleh bantu, kita bantulah. Mudah-mudahan walaupun sekarang ekonomi kita tak berapa nak baik, tapi itu bukan alasannya. Bukan alasannya kita nak merasakan tak boleh lah. Nantilah dulu kita nak sedekah katanya, nantilah dulu kita nak infak, akan tunggu ada rezeki lebih baru kita nak sedekah. Itu kita kadang-kadang, Islam tak ajar macam tu. Islam ajar kalau betul nak ada rezeki lebih, perbanyakkan sedekah. Sebab kata Syamsul Yusuf dengan Maui dalam lagu dia, dalam lagu Munafik tu. Kan dia kata, orang kita kata kalau nak banyak duit kena simpan duit, tapi Islam kata kalau nak banyak duit kena keluarkan duit. Ustaz layan lagu tu, layan tak kadang-kadang? Kan? Sebab ada mesej yang baik kan? Jadi betul Islam memang ajar macam tu. Kalau kita nak rezeki, bukan kita manjang je kita tunggu rezeki. Kita nak sedekah, kita nak bantu orang, tunggu rezeki kita banyak baru kita nak sedekah. Baru kita nak tolong orang. Tak. Islam ajar kepada kita, agama ajarkan kepada kita, betul kita nak benda-benda macam tu, kena keluarkan duit. Kena ringankan tu badan kita, kena ringankan kita punya tangan untuk kita nak ringankan bebanan sesama kita. Sama-samalah. Sama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, iaitu fa ahsana amaluhu, di antaranya yang boleh kita kongsikan iaitu hubungan kita dengan Allah taala. Baik, kita tengok hubungan kita sesama manusia pula. Allah taala panjangkan umur kita, tanda kita nak bersyukur kepada Allah taala. Sama-sama kita perkemaskan hubungan kita dengan Allah taala, amalan kita. Yang kedua, sesama manusia, iaitu akhlak kita lah. Hablum minan nas, akhlak kita sesama manusia khususnya. Kan Allah taala panjangkan umur kita, perbaiki akhlak kita hari ini. Semalam kita ada buat benda tak elok dengan mungkin sahabat-sahabat kita. Kita ada fikir benda-benda yang tak baik, kita ada cakap tinggi dekat mak ayah kita, kita ada marah-marah anak-anak kita, kita ada macam-macam lah. Sesama manusia ni kita ada hasad dengki dengan dia, kita dah niat kita nak jatuhkan dia hari ni, macam-macam. Kan semalam mungkin dia lebih daripada kita, hari ni kita nak jatuhkan dia pula. Jangan sampai macam tu. Allah Ta'ala bagi umur yang panjang, perbaiki daripada akhlak kita. Jangan sampai ada benda-benda sifat-sifat mazmumah dalam diri kita kepada sesama kita ni lah, sesama manusia. Buang sifat-sifat asal diri kita, buang sifat ego kita, buang sifat kita punya nak lebih daripada orang. Orang lain tak boleh nak lebih daripada kita, kita je yang nak kena lebih. Kan? Jangan ada sifat yang macam tu. Jangan ada sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut. Kalau seandainya kita dapat buang sifat-sifat tersebut, kita dapat hindarkan, kita senantiasa doakan kebaikan untuk orang lain, kita menjadi orang yang pemaaf. Dengan sifat tersebut, Nabi sebut akan menjanjikan dia itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi laluan je. Terusin. Bagi laluan, terusin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Yang kita kongsikan tadi, iaitu jadilah kita sesama kita ni orang pemaaf, dan kita buangkan sifat sadiki. Sebab ada dalam satu kisah yang mana Nabi menceritakan kepada para sahabat, ketika mana Nabi bersama dengan mereka dalam satu majlis ilmu, tengah-tengah nak menyampaikan ilmu, ketika itu Rasulullah terdiam seketika dan mengatakan, kejap lagi akan adanya seorang hamba Allah Ta'ala yang masuk dalam masjid ni, dia adalah ahli syurga juga. Kemudian para sahabat terdiam, tertanya-tanya, siapakah gerangan dia? Tunggu, masuklah seorang hamba Allah Ta'ala, seorang pemuda dalam keadaan yang biasa je, masuk dalam masjid, tengok-tengok dia. Tak apalah, kata sahabat, tak apalah, mungkin hari ni je kot. Tunggu esok hari dalam satu majlis, Rasulullah kata akan adanya seorang hamba Allah Ta'ala yang akan masuk dalam syurga bersama dengan kamu. Tunggu, tengok-tengok orang yang sama. Hari yang kedua orang yang sama. Hari yang ketiga para sahabat menunggukan, kalau betul dia nak tanyalah ada tak amalan yang lebih. Kemudian hari yang ketiga tu, ketika dalam majlis ilmu, Rasulullah mengatakan akan adanya seorang hamba Allah Ta'ala yang akan masuk dalam masjid ini, mereka akan bersama dengan kamu di dalam syurga. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah seorang daripada mereka, salah seorang daripada sahabat ni,
Dia rasa-rasa dia menghantar kan, dia ikut si pemuda ni daripada belakang sehinggalah sampai ke rumah. Sampai ke rumah sebenarnya dengan niat nak tahu ada tak amalan yang special, ada tak amalan yang lebih yang boleh diambil, bawa balik kongsi-kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini sifat sifat para sahabat. Sifat para sahabat yang mana pantang ada orang lebih daripada dia, tapi nak sama-sama amalkan. Bukan kita pantang orang lebih, kita nak jatuhkan dia. Itu kadang-kadang kita usikum wa iyaya bittaqwallah. Tapi tak, para sahabat punya sifat, ada orang yang lebih daripada mereka, nak tahu dan sama-sama nak amalkan, nak kongsi-kongsikan ni. Itu sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kemudian bila sampai ke rumah tuan-tuan sekalian, bila tegur ni lah, bila ditegur, bila disapa pada seorang pemuda ni, beliau mengatakan, boleh tak izinkan untuk aku nak tinggal dalam rumah kamu ni untuk beberapa hari sahaja, disebabkan aku ada masalah, adalah sedikit aku nak berkeluar, nak bersendirian kejap. Boleh tak, katanya, dengan niat dia nak tahu ada tak amalan yang lebih. Kemudian bila dah diizinkan, boleh, ada masalah. Bila dah diizinkan sekalian tu, hari yang pertama, tengoklah daripada pagi sampai ke malam tak ada apa-apa yang lebih. Cukup dia tu si pemuda ni jaga solat fardu sahaja. Tak ada yang lebih pun, tak ada yang macam baca Quran, khatam. Dah hari tu juga khatam, zikir dia macam mana bangun malam. Tengok tak ada apa. Hari pertama biasa, solat fardu sahaja dia jaga. Kemudian yang keduanya, hari yang kedua, bila dia tengok pun sama juga, tak ada yang lebih. Sehinggalah hari yang ketiga tuan-tuan sekalian, pun sama juga, tak ada yang lebih. Dia tengok sama je, tak apalah, baliklah katanya. Dah jumpa dengan Rasulullah sendiri, nak tanya. Rasulullah mesti tahu sebab Rasulullah yang cakap dia tu ahli syurga. Kemudian dia nak balik, nak minta izin, dah bagi tahu perkara sebenar. Sebenarnya dia datang ke situ tu nak tahu ada tak amalan yang lebih. Tapi tengok-tengok tak ada. Tak apalah, saya sendiri jumpa dengan Rasulullah, katanya. Dia kata Allahu Akbar. Pemuda ni kata, dah memang betul aku tak ada buat amalan yang lebih. Dari segi zahiriahnya memang aku tak ada buat amalan yang lebih, tapi dalaman aku, sebelum aku tidur, secara batiniah, amalan dalaman aku ada lakukan juga. Dia kata terkejut. Sahabat kata, ada juga yang kau lakukan? Dia kata betul, ada, tapi aku tak buat secara luaran, aku tak zahirkan dia, aku dalaman, katanya. Kemudian apa yang dimasukkan oleh kamu ni, dalaman yang macam mana? Kemudian berkatalah si pemuda ni, sebelum dia tidur, setiap hari sebelum dia tidur, dia akan lakukan dengan 3 perkara. Dia akan lakukan amalan ni, amalan batiniah ni, 3 perkara. Apa dia? Yang pertamanya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Dan dia nak menjadi orang yang pemaaf. Tak kisahlah orang tu yang salah dengan dia yang mulakan dulu ke apa ke, dia tak fikir semua tu. Sebelum dia tidur, dia nak clearkan supaya nanti taklah terbawa-bawa dalam mimpi. Itu kalau kita lah, itu kalau kita cakap dah, kita nak clearkan benda tu supaya tak bawa dalam mimpi. Kan, tapi ini sifat si pemuda ni, sebab dia nak ikut, dia menceritakan dia nak ikut apa yang telah berlaku kepada Rasulullah. Rasulullah diumpan, dicaci, dimaki, dihina macam-macam, tapi Rasulullah still lagi nak memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang diusahakan, dia nak jadi orang yang pemaaf. Dia nak menjadi orang yang Allah Ta'ala sebut wal'afina 'anil nas, yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun betul orang tu yang buat salah dengan kita dulu, tapi dia tak kira lah macam tu. Dia nak berdendam lama-lama pun, dia nak bermusuh lama-lama pun, buat apa? Tak ada untung pun kat dia. Dunia bukannya kekal. Kan, jadi itu sifat seorang pemuda tadi itu, yang mana pertama dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan adalah dengan kita. Saya tipulah kalau kita ni kadang-kadang ada sifat yang macam tu, rasa macam geram je dah, rasa macam nak maafkan dia. Kita betul nak maafkan dia, tapi rasa macam Allah, Ustaz sakit Ustaz. Ustaz senanglah cakap, bukan kenanya kat Ustaz, yang kenanya kat saya, katanya. Kan, selalu orang kita macam tu lah. Bila dia dengan dengan kita, Ustaz macam mana sekian, kita dah bagi tahu sekian, dia pula lenting balik. Dia lenting balik, Ustaz senanglah cakap, yang kenanya bukan Ustaz, yang kenanya saya. Awak dah tanya kita dah bagi pandangan, kita kena marah balik. Itu kadang-kadang kita kan. Jadi memang itulah ujiannya kepada kita. Jadi mudah-mudahan
kuatkan iman kita. Mudah-mudahan sedikit sebanyaklah kita doa, moga-moga Allah Ta'ala lembutkan hati kita. Jadilah kita ni orang yang bermaaf mudah-mudahan. Dan kan sesama kita mungkin bertelingkah sikit, kan, salah faham sikit, tak apalah. Dan kita fikir kita nak masuk dalam syurga, kita nak sama-sama Allah Ta'ala sayang dengan kita, Allah Ta'ala redha dengan kita, tak apalah, bismillah lah, maafkanlah dia. Dan walaupun teruk, besar kesalahan dia, Ustaz, dan nak macam mana tak apalah, daripada balas tak kesudah nantinya. Baik, yang pertama. Yang keduanya, bila ditanya dengan para sahabat, salah seorang daripada mereka, apa dia? Yang kedua, dia akan clearkan sifat hasad dengki. Dan dia akan clearkan sifat-sifat tersebut. Dia tak nak dengkilah dengan orang. Dia tak kisah orang lain lebih daripada dia, dia tak kisah. Dia alhamdulillah sahaja. Dan adik-adik beradik dia lebih sukses daripada dia, dia alhamdulillah. Ada jiran tetangga dia lebih maju daripada dia tak kisah, alhamdulillah. Kan dia orang yang berniaga, tapi ada jiran niaga dia tu lebih maju, lebih untung daripada dia tak kisah. Dia cuma alhamdulillah. Dia cuma itu je. Dia cuma cakap alhamdulillah saja. Dia takkan rasa macam orang lain tak boleh nak lebih daripada aku. Mungkin itu ada hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada aku. Kan jadi sebelum aku tidur, aku akan clearkan, aku tak nak ada dengki dengan orang lain. Dan aku tak nak ada dengki dengan orang lain. Orang lain berjaya daripada aku, cukup alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih dia jadi orang berjaya. Macam tu jugalah kita. Kadang-kadang kita sebutkan tadi, jiran kita bukan adik-beradik kita lebih sukses, kadang-kadang kita rasa macam tak sedap. Kita rasa macam, oi tak boleh jadi ni. Aku abang, dia adik, aku punya SPM cantik, aku ada master, aku ada diploma, degree sebagainya. Dia SPM je, oi boleh pakai kereta mewah pula tu, contoh. Dan dia boleh pakai, dia boleh ada rumah mewah. Aku yang ada siji macam-macam, masih lagi duduk bawah orang, masih lagi sana sini dan sebagainya. Dia rasa tak sedap, dia rasa macam tak jadi ni. Dia adik aku, dia dulu orangnya yang teruk, macam-macam dia fikir sekian-sekian. Dia fikirlah strategi macam mana nak jatuhkan adik dia, macam mana nak rosakkan bagaimana kebahagiaan dia, kegembiraan adik dia dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita kena fikirkan. Cukup alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita terimalah seadanya. Seandainya mungkin di sekeliling kita tu ada orang berjaya, ucaplah alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih dia, dan nasib Allah Ta'ala tak pilih aku. Kalau Allah Ta'ala pilih aku, mungkin aku ni lupa diri kot. Kita sangka baiklah. Kan takut-takut di sekarang ni ada alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kudrah yang baik, anak yang sihat alhamdulillah, anak yang taat, isteri yang baik alhamdulillah, cukuplah. Kan kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Baik, yang kedua, sifat hasad dengki, mudah-mudahan kita minta jauh, minta perlindungan. Yang ketiganya tuan-tuan, iaitu dengan si pemuda ini mendoakan sebelum dia tidur, dia akan niatkan, dia akan lakukan, dia akan doa, dia akan maafkan kesalahan orang lain, kemudian dia akan clearkan sifat hasad dengki. Yang ketiganya, dia akan mendoakan kebaikan kepada manusia yang lain. Sebelum dia tidur, sempat lagi dia berdoa. Dia berdoa untuk orang lain. Allah Ta'ala permudahkan urusan orang lain, Allah Ta'ala ampunkan dosa orang lain, dan Allah Ta'ala memberikan kesihatan, kebaikan kepada orang lain dan sebagainya. Benda-benda yang baik sebelum dia tidur, dia doakan juga. Macam kita lah, kita selalu doakan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita minta pengampunan, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita semua, minta Allah Ta'ala bagi lagi kebaikan, bagi lagi kudrah yang baik kepada kita, untuk kita nak menjadikan diri kita ni orang yang senantiasa beribadah kepadanya. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiga doa tu ataupun tiga perkara tu yang ada pada si pemuda tu, disebabkan itulah Rasulullah boleh mengatakan dia ni adalah ahli syurga juga. Dan kan dia jaga akhlak dia buat kebaikan kepada manusia yang lain, sesama manusia. Sama-samalah teguran dari saya sendiri, usikum wa iyya bitaqwallah. Moga-moga Allah Ta'ala jaga hati kita, Allah Ta'ala lindungi keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa sayang kita semua. Allah Ta'ala sayang dengan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, saya kira cukup sekali itulah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kongsikan bermanfaat
untuk saya dan untuk kita semua, dan sama-sama kita amalkan perkara yang baik dan kita dapat minta perlindunganlah daripada perkara yang buruk mudah-mudahan. Jadi sebelum saya tutup sekalian, amanah daripada Mahatafiz Pulau Meranti Puchong. Jadi belakang sana kita dah buat tabung untuk kita nak minta sedikit semangatlah. Sini dekat dengan Puchong tak? Okay, jadi kalau tuan-tuan ada masa, bolehlah ke Pulau Meranti, Mahatafiz Pulau Meranti. Mahatafiz tak ada, tapi kami baru nak dirikan Mahat tu. Kan jadi ada orang wakafkan tanah di sana, jadi kita sedang mendirikan. Jadi untuk fasa pertama ni kami sedang mendirikan surau, dan surau itu akan digunakan untuk ahli qaryah di sana. Orang kampung di sana akan gunakan sebab sana tak ada surau lagi. Tak ada surau lagi, jadi yang bahagian dalaman tu dia selalu ke masjid tapi jarang jugalah, agak jauh. Jadi mereka minta kami dirikan surau, dan surau itu niatnya untuk kita punya pelajar-pelajar, bakal pelajar kita lah. Pelajar tak ada lagi, bangunan pun tak ada lagi. Tapi untuk fasa pertama ni kami sedang dirikan surau. Jadi alhamdulillah hampir 70% lebih jugalah surau tu dah didirikan, dan kita pun baru naikkan bumbung. Cuma sekarang kita cari dana untuk kita nak dirikan, untuk kita nak siapkan bilik air dengan tandas, kemudian dengan dalaman lah sikit lantai. Jadi masih lagi memerlukan dalam 10 ke 11-12 ribu jugalah untuk sedikit sebanyak. Mungkin ada yang wang-wang syubah ke apa ke, boleh kita gunakan untuk tandas. Mungkin lantai semua tu memerlukan juga kos yang agak tinggi, dan tak apalah, sikit-sikit kami usahakan. Mohon doa daripada para jemaah semua, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan. Dan mungkin di kalangan kita ada sedikit yang dah niatkan nak infakkan ke apa ke, boleh masukkan ke tabung belakang sana, ada tabung. Satu lagi ada jualan membeli sambil menderma juga. Itu pun dana kita ke tahfiz juga. Jadi tuan-tuan mungkin boleh bantu kita dengan jualan lah kot. Dah boleh beli madu, ada madu satu botol RM20, madu asli. Okay, jadi satu madu, satu lagi keripik tahu dengan keripik tempe. Jadi kalau tuan-tuan suka tempe ada belakang sikit lah, satu bungkus tu RM2. Itu pun dana kita ke tahfiz juga. Jadi sama-sama lah kita niatkan, sama-sama kita bantu. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu lagi amanah daripada sahabat saya juga, Mahatafiz beliau di Jeram, Sungai Sembilang, Jeram, Pantai Remis, Sungai Sembilang masih ada lagi kekosongan. Mungkin ada kenalan, anak jiran, cucu, anak-anak kita yang masih mencari Mahatafiz, bolehlah boleh hubungi saya untuk masuk ke sana, untuk berjumpa ke, untuk datang ke sana ke, sangat-sangat dialu-alukan. Jadi masih ada lagi kekosongan 10 orang, masih ada lagi, boleh kita sebar-sebarkanlah, minta jemaah-jemaah kita sebar-sebarkan. Ada lagi 10 orang kekosongan, dan ada dalam 2 orang pelajar ni yang dalam keadaan yang tak berapa nak mampu. Jadi pendaftaran mereka tak dapat nak lunaskan. Mungkin di kalangan kita ada yang sudi membantu anak-anak ni, beliau pun anak yatim. Jadi mungkin ada yang sudi bantu pendaftaran dia. Seorang kita 1180. Tak kisahlah nak bagi full ke, nak bagi separuh ke, mana yang ada ke kan. Ustaz ni untuk pelajar di Jeram katanya. Boleh insya-Allah, dan untuk kita pengurusan di sanalah Mahatafiz Asy-Syatibi. Nama tahfiz tu Mahatafiz Asy-Syatibi, di Jeram, Kuala Selangor, Pantai Remis. Jadi saya ikut sekali itu. Wallahu a'lam. Syukran ala ihtimamikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi